asrar tu tak ada lah. Lepas tu berminat. Ada minat belajar kemahiran. Apa dia? Kemahiran tu pertama kita ada jahitan pakaian wanita tahap 1 sampai tahap 3, jahitan pakaian lelaki tahap 1 dan tahap 2, tahap 1 tahap 2, okey. Kemudian telenggara motosikal, kemudian teknologi masakan, teknologi otomotif baik kereta maupun ni, teknologi elektrik, pendawaian elektrik lah. Jadi kalau ada anak tuan-tuan berminat, boleh mohon dengan Kolej Kedah. Tapi tuan-tuan, saya minta maaf, malam ni kami tak main borang. Kita nak mohon macam mana? Mohon dengan cara online. Kat kertas ni ada tulis dah. Tuan-tuan tengok ni, www.kolejkedah.edu.my. Tuan-tuan buka dalam tu. Okey, boleh faham kat tu? Faham, balik rumah tak tahu nak buat. Tak apa, tanya kat anak kita, adik pandai buka TikTok adik, pandai buka Facebook tak? Boleh, macam buka tak dalam web Kolej Kedah. Lagi renang daripada buka TikTok dengan Facebook. Tak ada pakai ID. Buka dalam web Kolej Kedah, kat butang belah kanan ada butang menu, ada orang tu perkataan mohon, klik mohon situ. Habis tak tahu, telefon kami. Nombor telefon dah 0446959993. Telefon bangga pengambilan, nak tanya pasal pengambilan. Abang pada Desa Kedah. Desa Kedah kita layan special. Tak dah. Kemudahan akan bagi makan minum percuma, penginapan asrama percuma, dan kemudahan letahan pun percuma. Cuma tambah mai sikit lah, RM50 bila pendaftaran, tanda komitmen. Tak lagi mai tak bayar apa, tinggal itu pun tak bayar apa. Nak bagi ada komitmen, bila hantar anak dia rasa dia mai, ayah dia bayar juga duit nak mai mengaji ni. RM150 itu saja sampai dah mengaji. Kalau 2 tahun lah. Kalau 3 tahun lah, RM150 tu saja. Okey, itu saja taklimat dari saya. Kalau tak faham tak lagi boleh tanya. Tak mau tanya lagi, tanya kemudian lah telefon. InsyaAllah. Itu saja dari saya. Kolej Kedah, saya ucap terima kasih kepada Pak Zul untuk bagi ruang pada malam ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, majlis mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Muaz atas sedikit taklimat yang diberikan sebentar tadi. Okey, kini tiba masa yang kita tunggu-tunggu. Dengan ini majlis dengan segala hormatnya menjemput Ustaz Lutfi Amir bin Saidin, Ketua Unit Dakwah Bahagian Dakwah dan Kaunseling PDRM. Ustaz Alano. Okey. Majlis dengan ini dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin, al-mab'usi rahmatan lil alamin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Summa amma ba'du, alhamdulillah. Wa qala Allah ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, yang saya hormati, yang bahagia Tuan Mak Nur kita selaku pengacara majlis dan juga selaku penganjur pada malam ini. Yang saya hormati Ustaz Muaz dari Kolej Kedah, sahabat baik saya. Alhamdulillah pada malam ini ketemu lagi setelah tidak berjumpa sekian lama kerana PKP. Alhamdulillah. Yang saya kasihi, yang bahagia Tuan Imam Surau, Tuan Ahli Jawatan Kuasa Surau, Tuan-tuan Ahli Jawatan Kuasa penduduk Desa Kedah Malau, ya. Dan tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, hadirin, hadirat, ayah-ayah yang dikasihi sekalian, juga anak-anak yang turut hadir pada malam ini. Alhamdulillah tu. Kan game pelapis-pelapis generasi keberapa Kedah tak tahu lah tu. Saya main saya duduk di bawah
Dia dah jom mayang, masuk penuh mayang masbuk. Lepas tu orang habis rakaat, orang tambah satu, dia berlasah lepas tu lah. Rakaat kedua bagi salam lah. Tak apa mereka budak-budak, kalutnya ayah buat lagu tu. Tapi malam ni alhamdulillah, yang penting kehadiran yang ramai sekali tuan-tuan dan puan-puan memenuhi surau kita ini. Pastikan penjarakan fizikal, pastikan SOP dijaga insya-Allah. Baik. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Nama saya Lutfi Amir bin Sa'idin. Saya duduk pun tak berapa jauh dengan sini lah. Saya duduk di Batu 13 Kemunting Taman Delima, jalan nak pergi ke IKBN Citra. Jadi nak main sini lebih kurang tak sampai 10 minit. Ustaz Muaz main jauh dia, no? Jadi saya bertugas di bahagian agama Polis Diraja Malaysia sebagai ketua unit dakwah bahagian agama PDRM. Tapi saya bukan polis. Maklum kata polis mana dah dah mai. Aku dah mak niat dia kata ustaz, polis dah. Kalau polis dia terkelabang ambil yang lagu-lagu saya ni. Kenapa? Tak larat ligan penyamun. No. Saya tengok tasat ni, kalau mereka suruh aku bersila dah ni pakai 5 minit yang ceramah. Yang ni ada ni kerap sila, tengok-tengok tindan dua. Kan? Tidak pernah mampu kalau. Nah. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, pada malam ini kita nak cerita pasal kita nak menyambut puasa ataupun istiqbal Ramadan ataupun ihya Ramadan ataupun marhaban ya Ramadan, ahlan wa sahlan ya Ramadan. Kita tak selalu kira lah tajuk tu. Yang pentingnya Tuan Imam, tuan-tuan sekalian, dalam masa 4 hari, 5 hari lagi kita semua akan menyambut sambutan dan kita akan sama-sama beribadah di dalam bulan Ramadan. Yang mana tahun lepas kita semayang Ramadan ni ataupun semayang tarawih tahun lepas, mayang di rumah masing-masing. Di surau pun dia tak benak buka. Tak tahulah surau ni dia buka ke tak. Dia bagi masjid saja, surau dia tak bagi pun. Jadi tuan-tuan, tahun lepas kita puasa di rumah. Ingat lagi belum? Ingat? Puasa di rumah. Ustaz, harap Pak Long mau jadi imam pakai dok. Lepas tu, Pak Long jadi imam. Aku jadi imam dia tak? Elok. Boleh apa? Tak tahu lah. Dia kata main mayang di surau tahun lepas. Dia kata, tu imam baca panjang. Main tahun ni dia jadi imam, tak tahu nak baca apa tu. Tahu itulah. Tahun ni dia kata lega saya. Lega. Kalau tidak maklum dia nak kampui. Nak suruh Pak Long mau jadi imam ke? Dia kata puas pula. Sat dia kata angin lah. Sat dia kata sakit lutut lah. Sat dia kata gaul lah. Kan? Ni tuan-tuan yang dikasih sekalian. Tahun lepas merekodkan jumlah imam tertinggi di seluruh dunia. Imam-imam yang tak ada tauliah. Tahun lepas paling ramai sekali imam di rumah masing-masing. Tahun ni kurang balik dah imam tu. Sebab kita diberi kebenaran untuk melaksanakan ibadah solat tarawih di surau kita ini. Saya nak habaq kepada tuan-tuan sekalian, bila sebut puasa Ramadan ni dia tak lepas daripada 3 perkara asas ni. Kita puasa, tuan-tuan sekalian, dia tak terlepas daripada 3 perkara asas yang kita semua kena buat dalam Ramadan. Yang pertama nama dia siyam, yang kedua nama dia qiyam, yang ketiga nama dia Quran. Nah, faham kan? Siyam bermaksud melaksanakan puasa itu sendiri. Yang kedua qiyam, puasa bukan sekadar puasa, dia kena qiyam. Qiyam tu maksudnya waktu malam, menghidupkan malam puasa tu. Dengan apa? Sembahyang sunat, baca Quran, berzikir dan sebagainya. Yang ketiga Quran. Bulan puasa dia sinonim dengan Quran. Jadi 3 perkara asas ni jangan tinggal. Boleh tu? Boleh faham dekat tu tak? 3 benda ni. Yang pertama puasa tu sendiri. Yang kedua qiyam, menghidupkan malam. Bukan kita puasa, habis buka puasa pakat duk terlentang nganga duk. Pakat duk lawan belahak. Kan? Bini dia kata, apa belahak sangat ingat bang? Dia kata, dah hang buat laksa, aku kan boleh angin. Kan? Tu bini dia kata, dia pun minyak angin. Siapa lah minyak angin kot dada, kot perut ni, kawan tu lagi sakat keluar angin. Tengok laksa keluar 2 orang. Duduk tu.
Elok dua orang nak makan laksa tadi ni. Angin. No? Tu puasa kita. Jangan buat macam tu dah. Sebab hari tu ni Tuhan uji kita tak boleh qiyam. Maksud tak boleh qiyam, tak boleh main sembahyang ramai-ramai macam kita kecil-kecil dulu ni. Dulu kita kecil-kecil tuan-tuan tengok kan, di surau Allah Akbar, cukup meriah. Kalau buka puasa dan sembahyang tarawih tu ramai, semua sekampung keluar. Tahun lepas kita tak boleh keluar, tahun ni insya-Allah keluar balik. Maka jangan lupa qiyam tu. Dan yang ketiga, Quran jangan tak baca. Dan bukan hanya baca pada Ramadan, habis Ramadan habis dah. Ramadan ni dia bulan melatih kita. Puasa tu apa dia tadi? Menahan makan dan minum. Tak boleh makan, tak boleh minum, daripada terbit fajar sampai terbenam matahari. Dan tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Dia ada dua yang membatalkan puasa. Satu, membatalkan puasa kerana melakukan perkara yang membatalkan puasa. Satu lagi ialah membatalkan pahala puasa. Kita puasa, duk perangai lagu tu juga. Kata kau orang lagu tu, ngumpat orang lagu tu, tak senang hati dengan orang duk lagu tu juga, membatalkan pahala puasa. Yang ni yang bagi puasa sia-sia. No, saja-saja puasa saja. Puasa tak makan, tak minum. Kena faham yang tu tuan-tuan yang dikasihi sekalian. Jadi sebelum saya lanjutkan, saya nak abang pada tuan-tuan dan perempuan juga, dalam berpuasa ini kita kena meraihkan ataupun memastikan kita melaksanakan rukun puasa itu. Rukun puasa ada berapa? Kita tanya ni. Geng-geng Avengers lah. Geng Avengers. Captain America kan, Incredible Hulk kan, ni apa? Ni apa? Shazam bukan? Bukan juga. Nak tanya empat tiga orang pula, 7 orang tu. Rukun puasa ada berapa? Pula dah dia kata aku silap tadi video sebelah dia lah. Dia buat tanya pula, hangpa boleh jawab? Tak boleh tak apa. Bagus tak boleh. Dengar baik-baik. Rukun Islam ada 5. Rukun iman ada 6. Rukun umrah ada 5. Rukun nikah berapa? Rukun nikah kena nikah lain maklum. Tanya beliau rukun nikah ingat belum? Lupa tahu. Macam buat kena nikah lain. Mari kita jumpa Pak Long tu. Dia nak minta apa tu, dia kata payah tahu, depa minta surat nikah. Lepas tu dia kena surat nikah hilang dah. Lepas tu nak buat macam mana Ustaz? Nikah lain Pak Long dapat surat nikah. Boleh Pak Long? Rukun nikah ada 5. Rukun puasa ada berapa? Jawab duk tanya orang lah. Ada orang suruh main abang, dia duk tanya lah. Maklum kah? Pakat dulu. Nak masuk kapet lah. Saya tanya ni, saya nak abang. Bukan saya tanya suruh tuan-tuan jawab. Tak usah jawab. Biar saya tanya, saya jawab. No? Boleh no? Rukun puasa ni tuan-tuan dan perempuan dia ada 3. Yang ni kita jangan dengar ni. Bukan jangan dengar, tapi dengar tak buat tak tahu ya. Yang penting puasa tak makan, tak minum. Yang tu yang kita faham. Rukun puasa ada 3. Yang pertama ialah orang yang berpuasa tu, dia kena orang. Ni botol tak boleh, meja tak boleh, cawan tak boleh, traktor tak boleh. Kok dia kata rukun puasa ni aku tak larat puasa, bagi kebota puasa. Ni tahun ni aku tak larat puasa, jumpa kat lembu hang puasa, aku tak puasa, hang puasa. Dia tak boleh. Dia mesti orang yang berpuasa. Faham tu no? Makhluk-makhluk lain tak wajib berpuasa. Dia kata oleh kerana PKP ini, jadi saya memerintahkan kerbau yang saya bela untuk berpuasa kepada saya. Tak? No? Faham no? Yang pertama rukun dia orang yang berpuasa. Yang kedua niat berpuasa. Puasa ni dia kena niat. Ada orang dia tak makan pasal diet. Diet tahu diet? Diet tahu. Tanya rukun puasa tak tahu. Diet tahu, orang kena kata kat aku ni. Dia kata ustaz nak kena diet sikit tu, dia kata tengok sama besar dengan meja dah.
Hari ni tak puas lagi kata. Masuk bulan puasa ni, jangan duk kata kat orang tak tahuan. Puasa sama dengan meja kuruh kering, hitam gelap hitam kan. Hitam legam. Kata kat orang lah, puasa tak boleh. Baik tinggal tu. Tang kita kat saat ni, niat. Jadi niat ni apa dia? Qasdus syai', maksudkan sesuatu dalam hati kita, muqtarinan bi fi'lih, dan disertai dengan perbuatan. No, kita kena niat puasa tu dan serta dengan perbuatan. Perbuatan dia apa dia? Perbuatan dia tahan makan dan tahan minum tu lah. Tu maksud dia niat. Lafaz niat tak ingat, hafal lah. Hafal pun tak ingat, hafal dengan lagu Raihan. Ni macam budak-budak ni kita, duk hafal tak ingat ustaz, duk hafal tak ingat ustaz, hafal dengan lagu Raihan. Boleh tak? Tu tak ada kata dia kata tu buat adik kecil belakang perempuan tu. Saya ikut ustaz, apa boleh ikut ustaz? Ikut no? Baik, 1, 2, 3. Nawaitu sawma ghadin an adai fardi ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kuat sikit. Hang nyanyi lagi rock dah no? Hang nyanyi lagu apa nama? Tua kan? Laju Muhammad kau ikut kita ramai-ramai sikit. Boleh tak? Okey, 1, 2, 3. Nawaitu sawma ghadin an adai fardi ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sahaja aku berpuasa esok hari kerana menunaikan fardu Ramadan tahun ini kerana Allah. Tu sekali dia ikut boleh. Mak hang dok ajak belum boleh tak? Dia kata, "Mak men tak boleh, tak boleh." Minta maaf ya. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, rukun yang kedua ialah niat tu sendiri. Dan yang ketiga ialah tahan makan dan tahan minum dan tak buat perkara yang membatalkan puasa. Tu maksud 3 rukun puasa. Boleh faham kat tu tak? Boleh tak? Kau mengantuk dah? Baru ceramah 5 minit mengantuk dah. Baik tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, malam ni saya nak kongsi kepada tuan-tuan dan puan amalan berpuasa bersandarkan sunnah Rasulullah SAW. Kalau kita tengok sahabat-sahabat Nabi dan para salafus salih, orang-orang yang beriman dan bertakwa, yang as-sabiqun al-awwalun, golongan-golongan yang terdahulu, bila nak masuk puasa ni, bulan Syaban ni, mereka dah kurangkan makan. Kita pula di Malau ni nak puasa, tak nak kenuri sambut puasa, tak ni kenuri sambut puasa, tak ni kita makan dulu. Dia kata, dia kata nanti puasa payah dah nak makan. Betul? Dia kata, tapi sahabat-sahabat, ulama-ulama, orang-orang yang terdahulu masuk Syaban, mereka dah mula kurangkan makan. Kita pula duk kisah halau nak makan. Kan? Kalau tuan-tuan tengok masa kita kecil-kecil dulu ni, musim lah ni, kita duk tumbuk tepung. Pandai kan? Duk tumbuk tepung, tak semayang, tak ada telekung. Kira duk tumbuk tepung, mayang tak mayang ustaz. Pasal apa? Tak ada telekung. Kalau tok saya dulu ni, dia tumbuk garang kunyit. Dulu payah nak jumpa serbuk kunyit no. Kalau serbuk pun tak berapa nak bau macam kunyit. Jadi tumbuk kunyit? Garam kunyit. Garam dengan kunyit hidup tu tumbuk. Tumbuk apa tu? Tumbuk garam kunyit. Wow. Saya ni asal orang Kuala Nerang. Jadi pindah main duduk kat belah Jitra ni lah. Jadi kat belah kampung ni cakap lagu tu lah. Dia kata, buat apa tu? Dia kata tumbuk gelang kunyit lah. Kenapa? Ni nak puasa dah tak rok. Tak rok dah. Tak rok dia tak muat. Tak muat dia belah sik sampai dia tahu lah. Tak larat lah. Nanti belah puasa ni dia tumbuk pun harap batu tu jatuh. Nak akak tak akik tak naik dah tak tahu. Lepas deng. Akak ni lepas deng. Dia ada sound effect tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan,
Kita ni biasanya duk buat persediaan halal nak makan. Dia pergi tengok daun pisang, tang mana ada daun pisang, dia pergi mengendap tengok tang mana ada daun putat. Dia pergi tengok tang mana ada pokok pisang hak boleh ambil dia punya riah pisang dah. Duk kisah persiapan nak makan, bukan persiapan nak puasa. Sebenarnya tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah sekalian, kita nak puasa kena buat persediaan dari sudut ilmu kita. Bagaimana bila kita puasa, kita ada ilmu, kita rasa puas hati dengan puasa kita tu. Kalau kita pun tak tahuan kod mana puasa dia kod. Macam kita semayang. Macam kita semayang. Tuan-tuan kat takbir macam mana? Jadi kan macam kat takbir kan? Ni kat takbir Allahu Akbar. Masa mana angkat takbir? Kita sendiri pun dah jawab ni. Aku tak tahu. Kira angkat takbir kan? Nak angkat takbir tu nak kena buat apa dulu? Dia kena qiyam. Qiyam tu macam mana? Dia berdiri betul. Lain pada berdiri betul, tangan kita lurus di bawah. Jadi ada orang nak takbir ni, tangan dia duduk tangan ni lah. Tangan duduk tangan ni lah. Qiyam tak? Tak sempurna dia punya qiyam. Qiyam dia berdiri, tapak kaki kita tu, tapak kaki kita tu pun menghadap kiblat, bukan duk capang tu. Ni bagi laki-laki. No, tapak kaki pun menghadap kiblat dan di tengah tu nak buka kaki luas mana? Satu tapak tangan. Pasal apa kita tak tahu benda ni? Mungkin kita tahu, mungkin kita tak tahu. Kita tak tahu, biasa kita tak kisah. Kita buat pun kita tak apa dah, tengok orang buat kita pun buat. Tangan kita nak qiyam tu tangan kena duduk di bawah ni. Lepas kita Allah tu baru ada dia punya arahan untuk mengangkat tangan. Tapi orang buat macam-macam. Allahu Akbar. Padahal kita kena angkat tu bar tu kita dah dari sini dah. Allahu Akbar. Angkat tangan tu, tapak tangan menghadap kiblat. Tapak tangan menghadap kiblat, bukan menghadap muka kita. Ada orang angkat tangan takbir Allahu Akbar. Tengok muka dia. Handsome juga. Dia buat serupa cermin tu. Kan, hak duk gagau pun berlambak tu. Allah. Bergagau kata. Hak cangkui dah. Allah. Wah, berlambak-lambak. Hak duk cari tak main. Berlambak-lambak. Tuan-tuan tahu nak pasal apa ni? Pasal tak buat persediaan, tak cari ilmu. Macam tu puasa. Main-main puasa telefon ustaz, kembung perut dah ni. Awak malu. Puasa tak boleh kentut ustaz. Tak apa-apa. Dia puasa, dia kata tahan sekali yang kentut. Lepas tu kentut dalam perut. Masuk dalam. Masuk dalam. Tu kau buka puasa tu bismillah. Keluar apa dengan serombong kapal. Lepas tuan-tuan dan perempuan, ni disebut sebagai ilmu. Macam takbir tadi, kita kena angkat tangan, tapak tangan menghadap kiblat. Allahu Akbar. Jari kena buka sikit. Lepas tu ni ibu jari kita ni sama ada berbetulan dengan cuping telinga ataupun mabaina di antara cuping telinga dengan bahu, ataupun sama dengan cuping telinga. Allahu Akbar boleh, ataupun Allahu Akbar boleh, ataupun Allah bersama dengan bahu. Allahu Akbar boleh. Dia kata kalau telinga panjang aku nak dah. Telinga nak malu. Dia kata telinga ni panjang. Saya dulu sebelum saya kerja dengan polis ni saya tak hakim sama saya sebelum kerja dengan polis ni, saya kerja dengan Jabatan Penjara Pokok Senang. Kerja dengan Jabatan Penjara di Pokok Senang. Saya mengajak banduan-banduan duduk dalam penjara ni. Ajak semayang ni, tajuk dia takbir. Main soalan dia tanya ustaz, dia kata kalau telinga panjang hak labuh lah boleh. Nak takbir macam mana? Jawapan dia clear tuan-tuan. Pasal apa clear? Sebab tak sah kita habaq 3 tempat. Sama ada cuping telinga ataupun betul dengan cuping telinga ataupun di antara cuping telinga dan bahu. 3-3 tu boleh. Tapi dah kita ni masa saya masuk kerja di Jabatan Penjara tu, saya tak kahwin lagi. Muda lagi lah masa tu. Jadi dia tak tengok saya nampak macam budak-budak, dia tanya soalan.
kalau cuping telinga panjang ni nak takbir macam mana Ustaz? Jawab gitu. Saya kata saya pun duk fikir ni nak jawab sama banyak ni nak soalan pelik tanya ni. Mana orang bisa tanya begitu? Saya kata, abang nak semayang, abang pergi cari getah dulu 2 orang. Dia kata nak buat apa Ustaz kita? Sebelum nak semayang tu gulung dulu telinga. Gulung. Lepas tu ikat getah. Lepas tu takbir. Oh macam tu Ustaz tu. Padahal tak gulung telinga pun boleh. Tapi oleh kerana dia tanya soalan kat saya pun, tanya pun macam orang panggil apa ni? Orang panggil apa? Saja tanya mana nak try. Nak try. Jadi saya pun jawab merapu juga lah. Dia kata cari getah 2 orang. Kemudian dia kata oh macam tu lah. Kemudian saya kata nanti Zat, saya nak tanya abang balik. Alright ni lah. Dia kata bila dah abang ikat telinga apa semua elok, abang pun angkat takbir Allah. Saya tanya dia balik ni. Angkat takbir Allahu Akbar, getah putih satu. Telinga pun jatuh. Telinga duduk bawah, belah ni hak ikat. Saya tanya dia, nak takbir macam mana? Baru kena seorang sekali. Dia takbir macam mana soalan nak? Yalah, tunjuk lah. Allahu Akbar. Ni nak abang kata beza orang beribadat ada ilmu dengan tak ada ilmu. Padahalnya asasnya telinga manusia tahu mana? Tentulah juga. Kalau dia labuh itu ukuran lain boleh guna. Sama ada berbetulan ataupun bersamaan dengan bahu dan sebagainya. Jadi tak ada masalah pun tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Jadi bila kita nak puasa ni pun dia kena ada bekal ilmu dia. Yang pertama tuan-tuan ialah hak saya sebut tak sat ni, kita kena berniat puasa tu. No? Okey, tentang niat puasa ni dia berlaku khilaf sikit. Kita dalam mazhab Syafi'i dia boleh niat sebulan dan niat tiap-tiap malam. Pun mazhab Syafi'i juga. Habis kita nak buat macam mana tuan-tuan? Macam mana? Malam pertama, contohnya kita nak puasa hari Selasa ni, hari Isnin malam tu kita dah sembahyang tarawih. Habis sembahyang tarawih tu kita niat sebulan. Lepas tu pula kita niat untuk setiap malam. Jadi kita buat 2 tak ada masalah. Kalau kita lupa hak niat tiap-tiap malam tu, hak yang niat sebulan tu pun dah cover satu. Kemudian kalau kita lupa juga niat ni, masa tuan-tuan bangun bersahur makan sop tu tadi, tujuan dia untuk apa? Makan sop nak buat apa? Nak puasa. Mungkin makan sop tu nak puasa. Maka yang tu pun sudah boleh dikira sebagai berniat puasa. Faham no? Boleh, jangan pening pada. Niat malam pertama niat 30 hari, lepas tu niat malam kedua, malam ketiga setiap malam. Masa mana nak niat? Sebelum tidur. Ataupun bangkit pagi tadi ni sebelum terbit fajar, boleh lagi niat. Masa sebelum makan sahur tu pun boleh lagi niat. Jadi tak ada masalah pada kita. Baik. Yang kedua ialah bersahur itu sendiri, yakni makan sop. Sop ni kalau dalam bahasa orang putih tukit. No, orang Kedah kata makan sop. Oh, dia kata orang Kedah makan tukit. Bukan. Makan sop ini ialah makan sahur. Kalau kok sebelah kampung saya dia panggil sau. Pakailah tak faham makan sau. Makan sau tu makan sahur lah. Bersahur. Kenapa kita bersahur? Sahur ini adalah barakah. No, Nabi suruh kita bersahur kerana pada waktu sahur itu ada keberkatannya. Dan jangan silap faham tentang sahur. Ada orang dia ada sembahyang tarawih, kemudian baca Quran buat tadarus sampai pukul 12 malam. Balik-balik tu dia belasah terus. Tu dia tak kira sahur lagi. Sahur tu kita tidur dulu, lepas tu kita bangkit sekali pula dekat-dekat nak subuh, ataupun kita bangun waktu tahajud pukul 4.30 tu, 3.30 sampai 5.30 ataupun sampai pukul 6 tu, waktu tahajud tu kita bangkit, masa tu dikira sahur. No? Masa tu ada keberkatan dia. Dan tempoh nak bersahur ni macam mana? Sahabat nama dia Zaid bin Sabit menyatakan bahawa tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam summa qama ila salat. Qultu kam kana bainal azan was sahur? Qala qaddara 50 ayat. Berapa lama tempoh kita nak makan sahur yang afdal tu? Zaid kata aku bersahur dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam
Kemudian Nabi selepas sahur terus bangkit pergi semayang, yakni semayang subuh lah. Kemudian aku tanya kat Nabi, berapa tempoh yang eloknya, yang afdal, yakni yang patut elok. Yakni kata Nabi, qaddara khamsina ayat, tempoh dia kadar membaca 50 ayat Al-Quran. Berapa lama tempoh membaca ayat Al-Quran? Baik, ni satu pengumuman penting kepada pemilik kenderaan KBQ 5355. Lampu kereta tak padam. Sekejap lagi takut tak boleh nak start. Nah, tolong pergi tengok tak sekali lagi macam mana nombor KBQ 5355. Okey, pergi tengok tak kereta. Tuan-tuan, qaddara khamsina ayat, tempoh membaca Al-Quran 50 ayat. Berapa minit? 15 hingga 20 minit. Yang tu paling cun sekali. Tuan-tuan bangun awal tak apa. Ni kok kita bangun pi perangan hak nu, masak hak ni, jerang hak nu apa semua ni. Pukul 4:30 tak apa. Kan? Lepas tu duduk tunggu mereka nak bangkit, suami anak-anak nak bangkit, kita dah pergi semayang tahajud 2 rakaat, semayang sunat 2 rakaat. Kemudian gerak mereka, ada masa suruh mereka semayang dulu, mentara nak pergi makan. Kemudian tempoh nak makan, di antara makan tu sampai dengan waktu nak sembahyang subuh 20 minit. Yang tu yang cun sekali. Tempoh baca ayat Al-Quran 50 ayat tu lebih kurang dalam 20 minit. Dan tak 20 minit, tak ada Ustaz, sumpah kalut dia kata. Hari tu kena maklum hang buat rebung cicah ayat asam lah kata. Suap-suap pedas, batuk dulu. Elok-elok batuk bang. No? Jadi tuan-tuan dan perempuan patut atok elok-elok lah. Kemudian yang seterusnya, kenapa sahur ini barakah? Waktu sahur ni saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan perempuan, dia ada satu masa yang disebut waktu tabsyir. Waktu tabsyir ni waktu siaran langsung, bukan bola sepak. Siaran langsung hamba dengan Allah. Masa ni Allah sedang menanti doa-doa daripada hamba-hamba Allah ni. Jadi jangan lupa berdoa, jangan lupa sembahyang sunat. Kita mangkit kira nak belasah je. Mangkit pukul 3 sahur dah. Tidur balik subuh tak sembahyang. Tak jadi. Nah, kita mau mangkit cun-cun saja ataupun lebih masa sikit dan nak berehat apa semua ni, lepas tu sembahyang. Ada orang dia sahur oi, 2:30, 3:30, tidur balik. Lepas tu syaitan mainlah mimpi dia. Mimpi apa? Mimpi sembahyang subuh. Pernah tak? Pernah, saya pernah ni mimpi sembahyang subuh. Masa duduk di pondok dulu ni. Kan? Mangkit sahur lah, masak sendiri lah, sampai ikan bilis dengan telur rebus. Betul mangkit lah, makan tu terlena. Lena mimpi. Allahu Akbar. Dengar imam baca Alhamdulillahirabbil alamin. Imam baca subuh di surau yang kita duduk lena. Macam yang subuh sudah tak pukul 9. Ni bisa jadi ni. Tuan-tuan bisa jadi tak? Kau tengok hari jadi tu. Minta maaf. Jangan marah. Kadang-kadang kita dalam tidur mimpi sembahyang tu. Terror. Terror syaitan ni. Syaitan dia main bang. Masa ni kira bukan bulan puasa. Kalau bulan puasa syaitan ni dirantai. Dalam hari kita duduk tidur lah ni, syaitan dia main bisik kat telinga. Waktu mana? Dekat-dekat nak subuh. Dia main lailun tawilun farqudu. Apa maksud dia? Syaitan kata malam panjang lagi tidurlah. Macam dia duduk kita semayang. Malam panjang lagi tidurlah. Tu maksudnya lailun tawilun farqudu. Lepas tu dia simpui di tengkok kita ni 3 simpulan. Tuhan duk tak sembahyang subuh tu, dia simpui ni. Dia ikat tengkok kita 3 simpulan. Nak buka tengkok tu Nabi kata macam mana? Yang pertama, bila kita celek jaga saja, maka sebutlah di mulut kita Alhamdulillah, ataupun sebut nama Allah, ataupun baca doa bangun tidur, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kalau hati pun tak baca, memadai sebut nama Allah. Rungkai satu simpulan. Yang kedua Nabi kata fa in tawadda'a in halat uqdah. Apabila kamu berwudu ambil yang semayang kan, maka terlucutlah satu simpulan yang kedua. Yang ketiga Nabi kata fa in salla. Apabila kamu angkat tangan Allahu Akbar semayang subuh,
maka 3 simpulan tu terbuka. Tuan-tuan duk heran pasal apa saya nasihat bini tak jalan Ustaz? Cek tang semayang subuh dia. Puan-puan pun duk heran, duk subuh Pak Long hang semayang tak ada tak kelapar semayang. Memang tak semayang. Subuh tak semayang. Salah satunya ni pasal simpulan yang syaitan duk ikat di tengkuk kita ni. Kita nasihat anak kita tak pakai. Pasal apa? Pasal hari-hari tak semayang subuh. Ni tuan-tuan dan puan-puan, habis. Dan sambung hak asal ni, hak sahur tadi ni, waktu siaran langsung ni macam mana? Allah Subhanahu wa taala sebut dalam satu hadis yang mana ketika mana waktu sahur itu Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia yang berbaki 1/3 malam. Maka Allah pun berfirman, Allah tanya mana dia hamba-hambaku yang nak berdoa kepada aku ni. Dan Allah kata, man yad'uni fastajiba lahu wa man yas'aluni fa'u'tiyahu wa man yastaghfiruni faghfir lahu. Allah kata, siapa minta doa kepada aku mustajabkan doa dia. Waktu mana? Ni 3:30, 4:30, 5:30 sampai sebelum subuh. Waktu ni Allah mustajab doa kita. Man yad'uni fastajiba lahu, siapa doa ke aku mustajab doa dia. Yang kedua Allah kata, man yas'aluni fa'u'tiyahu, siapa minta hajat kat aku. Ya Allah, anakku nak masuk kolej kedah ni, ya Allah. Aku tak reti nak buka laman web TikTok, tahulah. TikTok terpesona, aku terpesona. Ni belum disambung sama dia tahu tu. TikTok tu. Aku saja ya web lah. Mai suruh buka laman web kedah dia kata, lagu mana tak tahu lah ni, mana nak petik tak mana ni. Faham tak ni tuan-tuan? Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, waktu tu kita minta pada Allah, ya Allah, anakku nak masuk kolej kedah ni. Duk di kampung lah, duk mesti kok nu cari rebung tang ni. Lah ni hantar dia mengaji kolej kedah. Tuan-tuan tahu dah, ilmu kemahiran ni warisan para nabi. Kita duk tak pandang orang mengaji vocational ni. Kita duk rasa berjaya ni jadi ustaznya. Bukan. Jadi ustaz berjaya dari sudut ustaznya. Jadi ahli vocational mechanical ni adalah warisan para nabi. Nabi Idris mempunyai kemahiran menjahit pakaian. Dalam masa dia duk jahit pakaian tu, dia duk sebut nama Allah. Sekali jahit sebut nama Allah, sekali jahit sebut nama Allah. Nabi Daud alaihi salam ialah seorang yang boleh membuat baju besi. Wa alanna lahul hadid, dengan suara dia dapat melembutkan besi dan boleh menyulam besi untuk dibuat baju perang. Tu sebenarnya Nabi Daud masa tu tak ada lagi kelang untuk buat besi. Tapi Nabi Daud hebatnya, dia boleh menyulam besi. Bahkan suaranya yang merdu tu, burung terbang pun berhenti. Suara kita macam angkat tak batuk. Dia pun jangan terpesona TikTok kami, orang semua bang masa nyanyi dia kami terpesona, tak tentuang, aku terpesona, tak tentuang. Siap gedik kaki ni, main semua bang macam ketak batuk. Jangan marah. Ada ustaz ni nak kena ni duk kata anda, saya tak kata kat apa. Bagi contoh saja. Ni hak latih budak-budak cik-cik ni, bagi depa boleh faham. Ni menyanyi nampak satu muzik tak ada bunyi ni, menyanyi dah kan. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Jadi tak habis video kita. Yang kedua, yang ketiga Allah kata, wa may yastaghfiruni, siapa minta ampun kepada aku waktu sahur ni, faghfir lahu, aku ampunkan dosa-dosa dia. Tuan-tuan perempuan, sedap tak dosa kita banyak tak? Pernah kira tak? Tak pernah kira tak? Kita buat dosa bila? Sejak kita mula baligh, kita jadi mukallaf, kita telah buat dosa. Dosa apa yang kita buat? Banyak dosa yang kita buat. Dosa ni kalau tuan-tuan nak umpamakan, saya umpamakan seperti batang bulu ayam. Tahu tak bulu ayam? Bulu ayam hak orang nak sapu cermin tu kan?
Kita keluar daripada Malau ni, kita pergi Jitra. Tuan-tuan keluar daripada Simpang 3 Malau tu, tuan-tuan cabut satu, tuan-tuan lempak buang kot tingkap ataupun kot ni, tuan-tuan buat mutu, cabut tahu satu. Sampai di Jitra, bulu ayam kita tinggal batang itu saja. Lepas tu tuan-tuan balik daripada Jitra. Tuan-tuan pergi cari balik bulu ayam hak yang kita cabut tahu tadi. Nak jumpa tak agak-agak? Agak-agak nak jumpa lah. Nak jumpa satu pun payah. Yang saya nak habaq di sini, dosa yang kita buat kita tak pernah ingat. Kita pernah cokoh laki kita kata buat teh cawan, buat ni lah. Muat. Oh. Buat. So. Macam tu juga suami pun. Cakap macam-macam kat bini. Hang ni reti masak ke tak? Orang telur itik buat masak lemak, yang hang pergi buat tom yam pasal apa? Bengong tu tengok. Nampak tak? Nabi Aisyah masak tu masak. Nabi makan tu sampai nak batuk, tapi Nabi relax. Nabi kata kepada Aisyah, ingat tak masa kita mula-mula kahwin dulu? Ingat ya Rasulullah. Kan abang suap kamu suap abang. Main kita suap-suap. Pakat lawan suap. Mula-mula Aisyah suap kat Nabi makan buat relax. Padahal masih nak apa? Tapi Nabi buat relax. Kemudian Nabi pun suap kat Aisyah, kena lidah tu batuk dulu. Awak Rasulullah tak abang kata masih. Oh, kalau suami kita kata lagu tu lah kau dong kata. Bini duduk tahiyat akhir tu. Ni balik puji, ambo timah deh, mu masak sedap nak napuh lah. Aku tak kita lain dah. Macam apa? Bini masak sedap, cuba balik puji tengok. Ni kita duk puji orang masak. Pergi kedai tom yam petani tu bujang. You know, tak dan sampai sampai kan? Kita tak dan motor ni tak ada mati enjin, tungkat siap dah. Kenapa? Nu pergi kedai bujang petani. Duduk di rumah ingat pasal balik lambat sedia. Orang lain main tarawih juga balik lambat, balik malam-malam lambat. Berarti malam itu balik awal. Dia balik awal tak main tarawih tu. Pula dah tak kena. Jadi tak apalah tuan-tuan, yang saya nak sebut di sini bukan prepare pasal makan saja, prepare pasal ibadat. Waktu tu minta ampun pada Allah, dosa kita yang banyak ni kita tak ingat. Macam bulu ayam kita tahu tadi, cari balik bulu ayam tu tak jumpa. Macam kita tak jumpa dosa kita. Dosa dengan adik-beradik, dosa dengan mak kita, dosa dengan ayah kita, buat lebih kurang dengan orang. Hak harta orang kita balas di belakang orang kita kata, tengok orang tempun kita kata tu dia. Tengok orang kuih, tengok orang hitam. Semua tak kena kalau pasal orang kita tera mana. Ni kita ni tera mana. Kalau kita pergi tanya orang tu hang mau tak jadi tempun macam guni orang? Dia kata aku pun tak mau. Tapi dia buat macam dah bini masak, aku makan bini masak, bini masak aku makan bini masak. Nak jaga hati bini. Lepas tu badan naik, PKP tak tahu pergi tak mana. Pergi beli ayam, dapur, beli ayam, dapur, pergi dapur apa? Makan. Pergi beli ayam apa? Berak, pergi beli dapur, makan tu berak tu lah. Lepas tu kau nak pakai jubah, nak bubuh kancing, tak boleh. Kan? Semua orang tak mau hak kekurangan. Tapi tuan-tuan, dosa kita dengan manusia, ingat baik-baik. Dosa kita dengan manusia, kena cari manusia tu balik, minta ampun, minta maaf kan. Dosa kita dengan Allah, seluas dunia ini dosa kita banyak. Bertaubat pada Allah, Allah ampunkan dosa kita. Habis waktu sahur. Kemudian tuan-tuan dan puan, habis masak kan? Sikit ni noh. Saya nak habis ni sikit lah. Sebab tumpang main dah, saya tak pernah sampai lagi ni Kedah Malau ni. Walaupun tahu saya biasa pergi tu penir tak penir, ada penir kan? Penir tak penir apa semua tu saya biasa pergi surau-surau tu semua biasa pergi. Surau Kedah ni tak sampai. Lepas tu Cik Manok kata malam ni surau Kedah, aku kelia. Kan? Surau-surau lain ni saya pergi belakang lah. Surau Kedah ni tak sampai, main malam surau. Main lah, dia semangat lain lah. Baik tuan-tuan, yang ketiga, memperbanyakkan baca Al-Quran. Saya nak abang tuan-tuan tahu ni, kalau tuan-tuan baca tak banyak, tuan-tuan buat macam ni. Kita baca Al-Quran semuka, kita tengok makna dia. Nama dia tadabbur.
Yang ni lebih penting. Tadi tuan-tuan sembahyang maghrib, rakaat pertama imam baca apa? Imam baca apa? Ingat. Jadi rakaat pertama imam baca apa lepas Fatihah? Tak ingat? Oh, tak ingat. Baca apa? Hampa duk iluak ni pasal rakaat pertama tadi. Rakaat kedua. Masa rakaat pertama tadi lepas Al-Fatihah, imam baca surah Al-Zalzalah. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha. Betul? Betul tu? Makna apa? Haji imam baca tadi makna apa? Tak tahu. Kenapa kita tak tahu? Sebab kita hidup 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, kita hanya baca saja Al-Quran. Kalau tuan-tuan sebenarnya beriman dengan Al-Quran, tuan-tuan umur 40 tahun ataupun 30 tahun, tuan-tuan sudah habis Al-Quran itu baca sekali dengan maknanya. Maka inilah yang akan mendorong kita khusyuk dalam solat. Ni kita dengar imam idza zulzilatil ardu zilzalaha, baca tu, dia tak faham. So kalau kita faham, macam kita tengok gambar Hindustan. Dia cakap Hindustan, dia menyanyi lagu Hindustan, kita faham. Terbit ayat mata. Kadang-kadang tak faham pun terbit ayat mata. Kalau kita faham, लिखे जो खत तुझे वो तेरे याद में हजारों रंग के नजरी बन गई Semera Capkua. Ni lagu lama kan? Tak kisah main lagu baru pula. Semera Capkua Topul Banggai Turata itu. Lupa lagi. Tapi kalau kita faham, kita menghayati tu, lagu tu tentang percintaan, tentang satu surat cinta. Likhe jo khat tujhe, surat cinta yang aku tulis kepadamu. Macam tadi, iza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi ini digoncang dengan goncangan yang sedahsyat-dahsyatnya, wa akhrajatil ardu asqalaha, ketika itu segala isi dan perut bumi ini dikeluarkan, akhrajaha dikeluarkan, wa qalal insanu ma laha, manusia yang memerhatikan kejadian gempa bumi yang dahsyat itu menyatakan, ma laha, ni apa dia yang berlaku ni, what the hell. Kak Ombudir baru dia faham, ni tak faham. Kita tak dapat khusyuk tuan-tuan. No, imam baca kedua tadi apa dia? Rakaat kedua baca apa? Tuan-tuan faham kan dia? Ayat yang terakhir. Faham tak? Rakaat yang kedua ayat terakhir. Faham? Hak tu faham Ustaz. Kenapa? Imam baca fi amadim mumaddadah. Dadah. Dadah. No? Dadah tu bukan maksud dadah no. Itu tajuk lain. Faham tak ni tuan-tuan? Kalau kita faham, kita menghayati. Sebab tu baca Al-Quran bulan Ramadan ni bukan semesti kejar nak habis tapi tak dapat apa-apa. Baca dengan tadabbur, faham makna dia. Allah. Tuan-tuan kalau tengok siaran langsung sembahyang tarawih di Masjidil Haram, Imam Sudais tu baca surah Al-Furqan. Dia baca surah Al-Furqan, ada satu ayat dia baca, dia mesti keluar ayat mata punya ayat tu kan. Dia akan baca ayat ni, kemudian dia akan mengalirkan ayat mata dia, sebab tak dia baca Rabbana srif anna azab jahannam inna azab. Tak boleh pergi pasal dia faham. Di dalam-dalam banyak ayat saja dah. Padahal dia menghayati tu, Rabbana srif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Dia tak boleh pergi. Apa makna dia? Rabbana srif anna azab jahannam, wahai Tuhan kami, hindarkan, alihkan kami daripada azab neraka jahannam. Inna azabaha kana gharama, kerana azab neraka jahannam ini kekal. Allahu akbar. Pasal faham.
Kita nak baca hak tu. Lepas inna a'tuina, inna a'tuina, inna a'tuina, inna a'tuina. No. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Dia kata apa benar ni? Inna a'taina kal kautsar fasalli wal 'asri. Dia baca wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati. Tengok cicak illa alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Dia kata pergi dah. Kan baca boleh, habis boleh. Boleh tak? Yang ketiga, yang keempat tuan-tuan yang dikasihi sekalian ialah memperbanyakkan doa semasa berpuasa tu. Tengah puasa, daripada mula puasa sampai di ujung puasa, Allah memakbulkan doa kita. Yang kelima tuan-tuan, memperbanyakkan memperbanyakkan doa ketika hampir nak buka. Waktu nak buka puasa, kita duduk keliling anak jemaah kita ataupun duduk keliling dengan adik-adik kita, anak-anak kita, maka masa tu ialah waktu untuk kita berdoa. Kata Nabi, inna lis-saimina 'inda futurihi la da'watun ma turaddu. Kata Nabi, sesungguhnya bagi orang yang berpuasa, waktu depa dekat-dekat nak buka puasa tu, ada waktu doa yang tidak ditolak. Maka angkat tanganlah berdoa. Bukan duk kalut hak nun kalut hak ni masa tu lah nak jeruh pokok, masa tu lah nak sidai kain, masa tu lah nak ambil kain. Lagi dia kata, oi mak hang, mu nak buka puasa dah. Bini dia kata apa? Alah, puasa lama-lama pahala banyak. Siapa dia ajak? Nampak tak? Kita kena bersegera main buka puasa tu. Masa dekat-dekat nak puasa tu, nak berbuka tu, Nabi ajak kita satu doa. Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirali. Tak habis. Ya Allah, ampunkan dosaku ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosaku ya Allah. Dosa isteriku, dosa anak-anakku, dosa jiran-jiranku ya Allah. Ampunkan dosa kami sekalian ya Allah. Minta pada masa tu, la da'watun ma turaddu. Ada waktu doa yang tidak ditolak. Jangan duk kalut. Ni kita masa tu, Yusuf Tayu, sebentar lagi akan kedengaran azan duk pombang. Nak masuk waktu buka ya. Doa dah. Masa tu elok kita berdoa tuan-tuan. Yang keenam, menyegerakan berbuka puasa itu sunnah. Dan yang ketujuh tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, digalakkan berbuka nak dapat pahala bisalasin min rutabin. Sunnah Nabi buka puasa dengan 3 biji kurma basah. Buat basah macam mana? Rendam air dah. Kurma basah, kurma muda. Tapi kita tak ada kurma muda, ada kurma kering. Kalau tak ada kurma muda, fa'alaihi bitamara. Kalau tak ada dengan kurma muda, kurma kering 3 biji. Kemudian hassa min hasawatin min ma. Nabi buka puasa dengan air sejuk. Ni air sejuk. No, kita punya pi bazar Ramadan 12 air saja. Cincau, bukan air. Cincau, katila, ketum dah. Duk ada air saja penuh jari ni. Kan? Macam-macam ni ayak topu, macam-macam ayak sampai kala ni 12 kala. Punya tak celih tangan, beli martabak celah tu. Anak dia kata, ayah nak sangkut tang mana? Sangkut tang telinga. Buat balik main. Ni tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, berbuka puasa bukan tak boleh makan martabak tu. Boleh. Bukan tak boleh makan yang tebu tu. Boleh. Tapi nak ambil sunnahnya, buka puasa dengan kurma 3 biji dulu. Lepas tu air sejuk. Air sejuk ni macam mana? Air yang tidak dididihkan di atas api. Ni macam air ni ya. Ataupun tuan-tuan di rumah ada mesin penapis air tu kan. Air penapis air tu. Yang tu bagus. Dia akan membina kekuatan kita nak ibadat pada waktu malam selagi. Boleh tak? Ikut sunnah Nabi. Yang ke-8 tuan-tuan hadirin dirahmati Allah sekalian, nak buka puasa tu Nabi baca doa. Kita tak baca doa ni. Kita baca doa Allahumma lakasumtu ataupun Allahumma lakasumna. Tapi kalau tuan-tuan betul-betul nak ikut macam Nabi buat, Nabi baca doa ni, zahabat zama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insya-Allah. Tak apa yang doa tu, tak apalah. Kalau tak apa pun baca doa, ada baca. Yang penting kita berdoa. Yang ke-8 tuan-tuan ialah disunnahkan sunat kita sedekah harta, duit kita, makanan kita untuk orang nak buka puasa. Nah, tuan-tuan macam orang kita duk buat, kita pergi bagi buah kurma, orang buka puasa dengan buah kurma kita. Ada satu lagi yang orang tak buat, saya nak abang ni. Tuan-tuan, jiran di tepi rumah tuan-tuan tu ada 4 buah rumah contoh. Tuan-tuan pergi beli air itulah, air kiuk tuan-tuan beli tu.
Tuan-tuan beli satu bekas RM5 kau RM1, tuan-tuan beli 4 bekas. Dibagi kat jiran-jiran, kompom mereka buka puasa sagi tuan-tuan mereka guna. Dapat pahala dah. Nabi kata pahala puasa tu man fattara sa'iman kana lahu mislu ajrihi ghaira alla yanquzu min ajri sa'imi syai'a. Kita bagi depa tu buka puasa dengan air kita tu, dia puasa tadi dapat pahala 100 contohnya, 1000 dia dapat pahala. Pahala 1000 tu dia dapat, kita pun dapat pahala 1000 dia tu kita dapat. Pasal kita sediakan buka puasa untuk dia. Jangan kira. Kalau tuan-tuan tengok mak-mak kita dia latih kita dulu ni, hari buka puasa tu dia buat buah Melaka, betul belum? Buah Melaka. Buah Melaka. Dia buat satu pelengat, satu talam tu. Lepas tu dia buah dalam piring nasi. Ni hang bagi pergi rumah ngah hang. Ni hang pergi rumah lang hang. Kita pun pergilah bagi. Tak kira tunggu orang tu nak bagi apa. Kita pergi mertabak dia bagi cucuk kodok hari. Tak apalah. Tapi itulah amalan orang dulu-dulu. Kenapa? Tu hidangan dia tadi orang buka puasa dapat pahala tu. Kita tak buat dah ni. Nak buat macam mana Ustaz? Cucuk pun beli 3 biji RM1. Itu kan kalau bagi tinggal plastik dekat kita. Faham tak tu? Jadi kalau boleh, kalau perempuan sekalian ni ada kemahiran buat cucuk, jangan lupa pergi sedekah kat jiran-jiran tu. Sebab pahala dia besar. Maknanya tuan-tuan puasa sekali dapat 2 kali. Tu kalau seorang, kalau 2 orang 4 orang lagi banyak. Baik. Kemudian tuan-tuan dan puan yang terakhir, kita mai semayang tarawih pada tahun ini. Oleh kerana tahun lepas dah tak boleh semayang banyak-banyak, tahun ni semayanglah banyak-banyak. Boleh tak? Aduh, rasa nak semayang 20 tapi tak larat Ustaz oi. Kadang-kadang niat nak buat 20 tinggal 8 juga. Niat 8 tinggal 2. No? Jadi tak apalah, saya pun tak boleh nak paksa tuan-tuan macam mana lah, sama ada nak semayang 20 ke 8 ke. Tapi bagi kita ni amalan tradisi kita ialah semayang 20. Lepas tu mai pendapat baru kata semayang 8. Kita pun tak larat lah, tinggal 8 saja. Tak tahulah, ikut skor lah. Kalau orang nak bagi duit kat kita 800 dengan 2000, confirm kita ambil 2000, betul tak? Mai kita nak semayang dia kata, semayang bukan macam duit Ustaz weh. Memang, tapi semayang sakal lagi pada duit kita. Tu terpulang pada tuan-tuan lah. Kami duk rancang nak buat 8 je Ustaz weh. Tak tahu nak kata macam mana. Kan? Dulu masa muda-muda tu boleh buat dah 20. Lah ni tak larat dah tak. Saya khabar tu atok elok-elok lah. Tapi kalau tuan-tuan boleh buat 20, itulah yang terbaik. No? Kalau nak buat 20 tu selawat jangan banyak-banyak sangat. Jadi selawat banyak pada semayang. Kan? Orang dia makbud dia beri makbud. Orang dia makbud. Kan? Main-main nak semayang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Main rapat di balik. Dengar tu, dia kata ni aku dah main semayang mau balik dah. Padahal orang baca sallallahu wasallam alaihi. Kita pun hak tu bersebut tak kena kadang-kadang. Sallallahu salam alaik. Apa dia? Sallallahu salam alaik. Apa dia? Sallallahu wasallam alaih. Tu yang betul ya. Allahumma salli ala Muhammad. Sampai malam balik. Main kocok dulu balik. Doa main kocok. No? Baca elok, sebut elok. Kalau tak boleh ulang 3 kali, sekali cukup dah. Kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minallah wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah. La ilaha illallah wa la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yamitu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu wa sallam alaihi. Dah. Kita yang gua. Sedih pula. Wa'antil ma'bud. Tak payah pun tak apa. Selawat pun tak apa lah. Kalau rasa lama sangat. Yang duk lama kadang-kadang tang tu kena untuk bilai budak gede ni. Subhana malikil ma'bud. Lupa ni nak habis ke? Selawat pula 3. Bukan tak bagus selawat tu. Memang terbaik selawat tu. Tapi kita nak sembahyang lagi banyak. Kadang-kadang selawat tu jadi lama. Tapi kadang-kadang setengah orang ni dia suka juga selawat lama-lama. Dia tak boleh duduk rehat lama lagi. Rehat lama. Terlena tu. Allah balik. Habis dah. Tak lagi. No? Baik, jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya minta ampun, minta maaf. Semoga apa yang kita kongsikan pada malam ini akan memberi satu input yang terbaik kepada tuan-tuan dan puan-puan. Contoh-contoh yang saya bagi tadi ini tak ada kena-mengena langsung dengan orang Kedah Malau ni. Semua tu Kedah wang tepi mana tu, no Kedah sana tu.
Ni tak ada kedah malau ni semua clear semua. Rajin ngaji, rajin jemaah, rajin puasa, rajin semayang. No, kalau berasa juga aku berasa lah ustaz tu kata tadi. Nak kata apa? Pada muka. No. Pada muka tu kata apa? Berasa tu artinya iman kita sedang refresh. Macam mak saya ada kata tadi ni, semayang, puasa kena ada ilmu. Ish, aku semayang lama ni macam mana? Tuan terima tak? Tu dia berasa tu. Berasa tu tak apa. Tu maknanya iman kita sedang refresh. Boleh nak malam? Dia kata ceramah malam ni lama, kebah kaki dah. Ni berhenti dah ni. Nah, jadi sekadar itu saja. Mohon ampun, mohon maaf. Terima kasih kepada Tuan Maknur daripada Kedah, Ustaz Muaz daripada Kolej Kedah si tuan tadi dari daerah di Debat Agama mana dia? Ni tuan dari mana ni? Pejabat daerah ni, kita ada pegawai kita daripada pejabat daerah pun hadir pada malam ini tuan-tuan. Alhamdulillah. Dan tuan-tuan juga hadir. Dan insya-Allah Ramadan ini akan menyinari kita dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Lutfi Amir di atas ceramah beliau yang sampaikan mata tadi. Dengan ini majlis dengan segala hormatnya menjemput Encik Ismail selaku pengurusi 4P Desa Kedah Malau untuk menyampaikan sedikit sumbangan kepada yang berusaha Ustaz Lutfi Amir. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Dengan penyampaian sumbangan sendah hati sebentar tadi, maka berakhirlah sudah program ceramah kita pada hari ini. Majlis dengan itu mengucapkan sekali lagi ribuan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana sudi hadir pada malam ini. Dengan itu kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.